Okey, seterusnya kita buat untuk buat sos untuk char kway teow. Okey. Sos untuk char kway teow resipi saya sendiri resipi dahaka. Saya tak ambil mana-mana resipi dekat internet ke apa. Okey, apa yang kita perlukan untuk buat sos char kway teow ni? Sementara itu boleh tekan like, subscribe dan loceng untuk notifikasi terbaru. Yang pertama ialah kita perlukan bawang putih. Sama, jangan tanya saya berapa labu berapa ulas. Memang tak ada sekuatannya, ikut rasa naluri seorang tukang masak lah. Lepas tu saya sediakan bawang kuning. Saya tak guna bawang merah, sebab bawang merah dia ada rasa bawang. Yang sangat-sangat bawang kuning dia ada rasa manis. Lepas tu saya ada gula Melaka untuk maniskan. Saya tak pakai gula. Seterusnya saya ada otak udang, bukan otak udang yang peribahasa tu tau. Ni otak udang paste. Paste otak udang. Okey. Yang seterusnya saya ada asam jawa untuk bagi rasa masam. Okey, saya ada cukup rasa. Okey. Kita ada kicap pekat nak bagi dia rasa color. Ni tak boleh letak banyak sebab kita nak bagi gelap je, sebab kicap pekat kalau kita letak banyak dia akan rasa pahit, rasa kelat. Okey, seterusnya kita ada kicap lemak manis. Okey. Kita ada sos oyster sauce. Sos tiram. Okey. Kita ada sos ikan. Okey. Dan seterusnya last sekali kita ada sos cili. Okey, tak kisah nak pakai sos cili Thai ke sos cili biasa ke, as long as dia adalah sos cili. Okey, untuk sos yang kita nak buat ni, kita perlu masak sosnya. Bawang-bawang ni kita perlu macam saya tak blend. Saya suka guna hand untuk cincang dia lah, tapi saya pakai ni lah alat untuk mencincang bawang ni. Sekejap lagi kita tengok hasil dia. Okay, saya akan masukkan bawang-bawang ni ke dalam ni. Okay. Ini kalau ni biasanya kita akan cincang lah bawang ni halus. Okay, saya suka sos yang ada rasa bawangnya. Saya tak suka kalau blend sampai hancur macam tu, nanti tak ada rasa. Okay. Okay, inilah bawang yang kita dah kisar tadi, kisar kasar. Okay. Kalau nak masuk blender terpulang lah pada tuan-tuan nak masuk macam mana. Okay, seterusnya kita masukkan dalam wadah yang untuk kita masak sos ni. Okay, saya gunakan periuk yang dalam sebab saya biasanya kalau saya masak sos ni saya akan masak banyak terus lah. Biasanya boleh pakai untuk 2-3 kali buat char kway teow, ataupun saya pakai sos ni untuk goreng mi ataupun goreng kway teow, bihun dan sebagainya lah. Okay. Untuk bila kita dah masukkan bawang, and then kita akan masukkan air, sebab kita nak masukkan semua bahan-bahan ni lah dalam ni, dan kita akan kacau sebelum dimasak. Mesti rasa pelik kan. Biasa kalau kita tengok dekat rancangan masakan kat dalam TV, dia akan masukkan bahan-bahan ni, suka masuk dalam bekas comel-comel. Saya tak nak masukkan bekas comel-comel, malas nak basuh. Jadi senangnya kita ambil dah apa yang kita nak masuk, guys. Kita masukkan, and then saya masukkan kicap. Saya masukkan kicap pekat. Okey. Saya masukkan kicap lemak manis. Okey. Saya masukkan kicap lemak manis. Okey, saya masukkan sos cili. Ini saya ikut suka saya je nak masuk berapa banyak. Bila saya rasa dah masa untuk berhenti, saya berhenti. Okay. Seterusnya saya masukkan sos tiram. Okey, perlu diingatkan semua sos-sos yang saya masukkan ni semua dah ada rasa dah ada rasa masin dan sebagainya. Jadi saya tak gunakan garam untuk sos ni. Okay, seterusnya saya masukkan sos ikan. Okay. Mungkin rasa macam pelik kan dengan tanpa sukatan semua kan. Sebenarnya bila buat tanpa sukatan ni lah yang jadi. Bila dengan sukatan tu tak berapa nak jadi pula cerita dia. Okey, seterusnya saya masukkan asam jawa.
Okey, dan terakhir saya masukkan otak udang. Otak ikan pula, otak udang Okey. Lepas saya dah masukkan semua bahan-bahan tadi, saya dah letak atas dapur dan kita mula untuk masak lah. Saya kacau dulu sekejap. Kacau bagi pastikan bahan-bahan yang kita masuk tadi bercampur elok. Okey, kalau kita tengok color dia ni pun okey, dah cantik dah, gelap dia. Okey, ni sebab kita guna kicap mi tadi yang color purple tu. Okey, ni yang bagi color dia pekat ni. Okey. Okey, untuk masak ni saya akan masak dengan api biasalah, api besar pun tak apa. Okey, sebab saya akan kuah ni banyak, sos ni banyak. Saya akan bagi sos ni berkurang sikit sebab dia akan jadi dia sedikit macam, kalau macam ni cair kan, dia akan pekat sikit je. Dia tak banyak lah. Lepas tu yang bawang-bawang ni semua ni dia akan jadi mengecut lah. Tak adalah nampak-nampak macam ni kan, terapur macam ni. Okey, tapi still ada rasa bawang tu. Okey, ni untuk kita akan tengok lebih kurang dalam 15 ke 20 minit kita masak. Lepas tu kita akan tengoklah hasilnya nanti. Okey, selepas 20 minit lebih kurang, kita tengok kita punya sos dah jadi. Okey, kacau sikit dan kita boleh biarkan, boleh sejukkan yang mana kita nak pakai. Untuk masak char kway teow kita boleh pakai, yang nak disimpan kita boleh masuk botol and then simpan dalam peti. Buat biasa je, tak payah bekukan. InsyaAllah dia boleh bertahan. Setakat yang saya buat ni sebulan boleh lagi lah tahan. Okay.